Timbul persoalan, bolehkah Agong memanggil terus menentukan, okey, dia dah dapat majoriti, maka tukar kerajaan. So itu tuan-tuan dan puan, kalau dalam perkara ini, dia sebenarnya membawa ke persoalan yang seterusnya. Boleh ke Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan yang ada sekarang? Itu persoalan paling utama. Okey, kita setuju dia ada majoriti. Persoalan seterusnya, bolehkah beliau mengambil kerajaan yang ada sekarang berdasarkan perlembagaan? Now, dia menimbulkan satu perkara yang menarik. Sebab apa yang berlaku pada tahun 2020 ni, kebanyakan benda yang berlaku memang tidak pernah ada dalam sejarah negara kita. Sebab itu bagi saya, budak-budak yang belajar sejarah nanti dia pening kepala. Kenapa? Antaranya adalah, saya katakan sebelum ini, untuk kerajaan itu bertukar, selain daripada pilihan raya, dia ada beberapa option. Pertama, kena ada undi tidak percaya di dalam di dalam parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, di mana ketua menteri, menteri besar atau perdana menteri meletak jawatan. Ataupun berlaku kematian atau sebagainya. Maka dalam keadaan itu, maka bolehlah dikatakan Agong Sultan take over komposisi tersebut, dan juga Agong dan Sultan itu bolehlah mengadakan SD bagi memastikan bahawa kerajaan itu boleh bertukar. Jadi adakah perbuatan menghantar SD ke istana itu boleh menjatuhkan kerajaan? Ini jadi satu persoalan yang menarik, dan saya melihat, walaupun saya memang dalam di sudut hati saya naklah supaya kerajaan bertukar kan. Tetapi dalam masa yang sama, kita bercakap tentang undang-undang, the rule of law. Kita bercakap tentang perlembagaan, kita bercakap tentang prosedur. Jadi dalam keadaan dan isu ini, kita kena faham satu perkara. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan SD itu kepada Yang di-Pertuan Agong, jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata itu adalah prerogatif kepada Agong untuk nak melantik Perdana Menteri yang baru berdasarkan kepada kes daripada Perak hari itu. Betul, Agong mempunyai hak untuk menyatakan, tetapi bukanlah bermakna perkara itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Seperti yang saya sebut sebelum ini, Kalong Ningkan pernah mencabar, Niza pada tahun 2009 di Perak pun pernah mencabar benda ini di mahkamah. Jadi mencabar benda ini di mahkamah bukanlah satu benda yang pelik dan bukanlah tidak pernah berlaku. Dia pernah berlaku. Now, persoalan lebih utama, so apa yang patut dilakukan sebenarnya? Setelah menghadap Agong, maka sebenarnya Agong boleh meminta supaya diadakan satu sidang parlimen tergempar bagi menentukan adakah Perdana Menteri ini masih mendapat sokongan atau tidak, dengan mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey? Undi tidak percaya kepada Yang di-Pertuan Agong. Kepada Perdana Menteri. Kalau sekiranya Perdana Menteri tidak mahu meletakkan jawatan, let's say Perdana Menteri tak mahu meletak jawatan, maka boleh berlakukan demikian. Okey, let's say dia buat, akhirnya berlaku undi tak percaya, maka masa itu kita boleh buat transaksi secara aman. Perubahan kuasa itu secara aman, dan tak pernah berlaku, tetapi ini kemungkinan akan berlaku. So bagaimana kalau sekiranya Agong kata, okey, tapi bagaimana dengan sebelum ini? Pada Februari tak ada pun undi tak percaya itu berlaku. Now, apa yang berlaku dengan pada Februari yang lepas adalah di mana Mahathir meletak jawatan. Pada masa itu kita tidak ada Perdana Menteri. Kita tidak ada Perdana Menteri, menyebabkan Agong kena ambil alih dan kena mengemukakan statutory declaration. So nak tak nak kena buat benda tu kan. Aku akan bersumpah pada masa itu untuk melantik siapa yang bakal jadi Perdana Menteri dengan suara majoriti, kerana Perdana Menteri tidak ada. Jadi bila Perdana Menteri tidak ada, tak boleh. Parlimen tu tak boleh function sebagaimana yang sepatutnya dia function. Kabinet tak ada, menteri tak ada, macam mana nak function kan? Maka dalam keadaan demikian, kita katakan bahawa kena ada campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong. Tapi sekarang ini, menariknya, ini saya kata menarik sebab saya melihat daripada sudut akademik. Apabila tidak ada peletakan jawatan daripada Perdana Menteri, malah pukul 2.30 tadi kalau kita lihat, Perdana Menteri masih lagi berucap seperti biasa dan memberikan satu BSH lah, bantuan prihatin kepada rakyat. So, dan mengemukakan bajet kan. So, dalam keadaan ini bagaimana? So dalam keadaan begini, saya kata Agong tadi boleh meminta supaya diadakan sidang parlimen tergempar, itu satu. Kedua, boleh tak kalau Muhyiddin Yassin mengemukakan supaya diadakan satu pilihan raya tergempar? Snap election, bolehkah diadakan snap election? Jawapannya boleh. Muhyiddin Yassin mempunyai hak untuk memanggil snap election. Snap election ini boleh dipanggil, namun begitu dia bergantung pula kepada Yang di-Pertuan Agong.
Kalau yang di-Pertuan Agong tak nak, still tak boleh buat snap election. Kena kembali kepada parlimen itu. Okey, timbul persoalan. Bolehkah Agong memanggil terus menentukan? Okey, dia dah dapat majoriti, maka tukar kerajaan. Yang ini saya silap dahulu. Sebenarnya pada waktu itu saya silap sebab saya tak ambil kira bahawa Mahathir sudah meletak jawatan. Rupa-rupanya kalau kita lihat, sebenarnya kalau sekiranya seorang Perdana Menteri yang masih sah, maka ini pendapat saya, bukan dalam bidang kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menggantikan Perdana Menteri. Bukan. Itu adalah bidang kuasa parlimen melalui suara undi majoriti untuk menentukan sama ada Perdana Menteri itu masih lagi mempunyai majoriti atau tidak. Maka dalam keadaan ini kita boleh lihat Agong boleh meminta supaya diadakan apa orang kata parlimen tergempar ataupun undian tergempar, usul tergempar bagi menentukan jumlah Perdana Menteri. Namun begitu, saya tidak menafikan ada kemungkinan Agong mengatakan kita panggil SD, kita panggil semua orang, kita interview seorang-seorang, kita tentukan. Ada kemungkinan. Saya tidak menafikan perkara itu boleh berlaku kerana apa yang saya bercakap daripada buku. Tetapi daripada prosedur mungkin berbeza kerana apa itu adalah terpulang kepada yang di-Pertuan Agong kepada Budi Bicara Baginda untuk menentukan sama ada proses dan cara yang sebetulnya adakah dengan cara itu ataupun dengan cara yang lain.